Soalnya malam ini bagaimanakah kita nak menjadikan Ramadan kita sebagai Ramadan yang mubarak? Ramadan akan jadi mubarak apabila kita ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani Ramadan. Malam ni kita akan menelusuri apakah pengalaman yang pernah ditempuh oleh para sahabat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani Ramadan baginda. Moga-moga dengan kita menghayati kisah-kisah ini, kita buat pada tahun ini insya-Allah. Saya fikir momen untuk kita nak fokus kepada ibadah seperti masa PKP setahun dua yang lepas dah tak dapat lagi dah. Baik itu indah sungguh momen kalau kita ingat semasa kita di PKP kan di rumah masing-masing. Ramai ni semua ni tuan-tuan semua imam interim semua ni. Semua imam interim siap baca khutbah raya, pegang kayu gok macam-macam. Ini kenangan. Anak-anak kita sampai besar dia akan ingat. Arwah ayah dulu ingat baca khutbah, pegang joran dia suka. Dia sama dia gelak ya. Dia kita bukan reti sangat mana tahu hukum tak boleh, ingatkan boleh. Ada pula ustaz garang-garang marah rupanya. Jadi benda ni tak dapat lagi dah. Setahun dua yang lepas saya kira kita khatam Quran dengan anak-anak family, habis sembahyang tarawih, duduk dalam bulatan baca Quran yang pemalas-pemalas pun paksa baca. Tapi tahun ni rasa tak dapat dah. Masjid pula tak buka macam biasa. Tak benda jadi di rumah. Kita pun tak tahu. Jadi yang pertama, sekiranya ingin menjadikan Ramadan kita mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nombor satu, jangan tinggalkan Al-Quran. Ini nombor satu. Tak boleh tidak. Mesti jangan tinggal Quran. Kata Ibn Abbas radhiyallahu an, yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'ana. Kata Ibn Abbas, sepanjang Ramadan Jibril alaihissalam akan datang jumpa Nabi, dan Jibril datang pada setiap malam pada bulan Ramadan. Apa kerja Jibril? Fayudarisuhul Qur'an. Mereka saling tadarus Quran. Ini hadis riwayat Bukhari. Sebab itu kalimat darasa yudarisu dia berasal daripada bahasa Arab fa'ala yang maknanya lil musyarakah bainas naini. Artinya satu kerja yang memerlukan interaksi dua orang. Maka di bulan Ramadan kita mesti baca Quran lebih daripada seorang. Macam sekarang tuan-tuan selalu baca Quran, alhamdulillah. Tapi format di bulan Ramadan mesti ubah, tak boleh dah baca seorang. Bukannya hukum dosa ke haram, tak. Ittiba' sunnah. Nabi sendiri baca dengan Jibril. Jadi kita tak adalah Jibril sudi datang nak mengaji dengan kita. Kita mengajilah dengan lain-lain ni. Alhamdulillah di masjid saya ingat tahun ini, sebab kita dah banyak longgar dah untuk endemik start April ini. Saya percaya lepas daripada tarawih kita bolehlah buat halaqah kecil-kecilan sama kita. Baca Quran. Ini nikmat betul. Nikmat. Baca Quran ramai-ramai ni, dia nikmat. Baca seorang-seorang ni kadang tak berapa nak faham sangat. Baca ramai-ramai dia seronok. Sebab itulah kata para ulama, Jibril alaihissalam dia akan khatamkan Al-Quran setahun sekali bersama dengan Nabi setiap kali bulan Ramadan. Maka cabaran tahun ni untuk kita, mampukah kita mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan? Kalau nak barakah, khatamkanlah. Dia Quran ni solusi mudahnya ada. Ada para ahli Quran dia telah buatkan beberapa cadangan. Sebab Al-Quran ni dia terdiri daripada 604 halaman. Ada 302 helai. Kalau kita bahagi 3, dia akan jadi 20 halaman ataupun 10 helai sehari. Ini berarti kalau setiap kali solat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, habis sembahyang baca 2 helai. Maksudnya kita dengan isteri misalnya baca 2 helai, maka kalau 5 kali solat fardu dapat 10 helai. Jadi kalau ini diterapkan, insya-Allah kita akan khatam Quran pada akhir Ramadan. Mana sehari kita baca 2 helai sehari. 2 helai setiap kali sembahyang. Maknanya sehari kita baca lebih kurang dalam 10 helai. Tuan-tuan buat, tuan-tuan khatam tanpa sedar. Saya di Masjid Negeri Sultan Ahmad 1, kita buat satu program dia panggil khatam subuh. Khatam subuh ni kita ajak jemaah khatam 30 juzuk dalam sembahyang subuh.
Tapi bukanlah baca 30 juzuk sekali injut begitu. Pengsan jemaah kami. Kita baca satu makra' setiap pagi. Quran ni kalau kita baca satu makra', dia satu juzuk 8 makra'. Artinya setiap minggu kita akan khatam satu juzuk. Setiap minggu. Mana kalau Ramadan tahun ini, Masjid Munawwarah nak khatamkan Quran 30 juzuk tak sempatlah. Kalau nak khatamkan lebih kurang dalam 3-4 juz boleh buat. Menerusi subuh, cari imam. Yalah anak-anak tahfiz kita ramai. Baca satu makra'. Satu makra' ni tak panjang. Satu muka setengah, tak sampai 2 muka pun. Dia baca, mana sehari satu makra'. Cukup seminggu kita khatam satu juzuk. Jadi sebulan ada 4 minggu, semain subuh saja khatam 4 juzuk. Ini rare lah. Jarang orang buat. Masjid kami buat, biasanya sepatutnya kalau satu makra', kalau kita buat hari-hari, tolaklah hari Jumaat. Sebab Jumaat biasa orang kita dia nak sejadah juga. 8 bulan boleh khatam. Tapi sebab kita dilanda oleh badai PKP dan juga pandemik dan bagai-bagai, kena PKPD, kedap kena tutup 2 hari, 5 hari, sanitasi macam-macam, akhirnya memakan setahun lebih untuk dikhatamkan. Balik kepada tadi, kenapa kita suka sangat nak cerita hal Quran ini? Kerana Nabi dan Ramadan sangat kamcing dengan Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam kita nak meneladani Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, solat tarawih. Solat tarawih bukan sekadar solat tarawih, tetapi memanjangkan bacaan solat tarawih. Ini juga amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak pasti masjid ni, wallahu alam, tapi majoriti daripada masyarakat kita sekarang ni banyak, kalau bab tarawih ni banyak dah jadi geng 08 kebanyakannya. Geng 08 ni bukan geng kongsi gelap kelang mari ni, bukan. Geng 8 rakaat, banyak 8 rakaat berbanding 20. Sebenarnya bilangan solat tarawih ni sememangnya para ulama dia khilaf. Ada khilaf, itu kita tak nafi. Antara pandangan mazhab yang disebutkan dalam kitab Nailul Autar ialah pandangan mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Berapa rakaat? 20 rakaat. Berdasarkan hadis daripada Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang memerintahkan solat tarawih 20 rakaat berjemaah, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta' dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ada setengah orang yang tetap nak buat 8 rakaat, dia pertikai. Dia kata, "Ustaz, kenapa kita nak ikut Umar? Kita ikut Nabi SAW." Oh, dia punya ayat syok. Tuan-tuan, yang tuan-tuan sebut Omar tu bukan Haji Omar belakang rumah tuan-tuan. Ni bukan Pak Cik Omar saudara tuan-tuan di kampung. Omar ni adalah Omar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Omar ini Nabi sebut, Omar, kalau ada Nabi lepas aku, engkau lah orangnya. Omar Al-Khattab. Omar ni tuan-tuan, ialah kalau setengah mazhab dalam orang Islam ni ada yang tak suka Sayyidina Omar tu, kita tak campur lah. Omar ni Nabi iktiraf dia. Kata Nabi, qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddatsuna fa iyyakum fil ummati minhum ahadun fa inna Umar bin Khattab minhum. Di kalangan umat-umat dahulu ada orang terpilih yang Allah berikan pada mereka firasat yang tepat, ilham yang tepat. Dan kalaulah umatku ada yang bakat sedemikian, salah seorang daripada mereka adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar Al-Khattab firasat dia kuat. Dia pernah dalam khutbah Jumaat, Allah ibadallah ittaqullah, tiba dia diam. Kemudian dia bercakap, syariah, gunung, belakang, gunung. Orang pun pelik, ni apa hal ni? Khatib tiba-tiba tukar teks ni. Tadi cerita lain, ni cerita lain. Mana dia diam balik? Dan dia sambung balik khutbah. Selesai khutbah, habis main Jumaat, datang Sayyidina Ali. Ali berani, dia tanya, "Tuan, awak tadi tengah elok-elok khutbah, semangat-semangat, tiba sebut nama gunung-gunung ni apa hal?" "Tak tahulah," kata Umar. "Tiba-tiba aku ternampak pasukan kita dikejar musuh. Jadi aku suruh dia naik atas gunung.
Tak tahulah. Apa tanda aku pun tak tahu. Diam je lah Umar. Beberapa minggu kemudian, pasukan tentera yang banyak dihantar oleh Umar untuk buat kerja-kerja dakwah, espionaj, perisikan ni, balik buat laporan. Ada satu pasukan pimpin oleh Sariyah bin Hisin radhiyallahu anhu. Dia datang buat laporan, dia cerita, "Tuan, wahai khalifah, ada benda pelik saya nak cerita." "Apa pelik?" "Kami dalam operasi, lalu bawah kawasan lembah. Kami tak tahu rupanya atas bukit tu ada bandit. Ada musuh nak tembak kami dah. Memang kami tak tahu betul, kami di bawah. Memang jadi target mudah sangat. Tapi tiba-tiba kami dengar suara Tuan sebiji." Tuan menyebut perkataan, "Gunung, gunung, gunung." Mana beritahu ada bahaya naik ke gunung cepat. Kami sampai sekarang mikir, sebiji suara Tuan. Umar Khattab diam. Ni Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab itu bukan semua orang memiliki firasat yang tepat. Pernah dalam satu kes, Rasulullah SAW dalam perang Badar telah menahan 70 tawanan perang. Bila dah tawan, first time mereka dapat tawanan perang dan tak ada SOP untuk nak uruskan prisoner of war, POW ni. Dalam zaman tu Convention Geneva pun tak ada, apa pun tak ada. Mesyuarat. Nabi dalam mesyuarat ada Abu Bakar, ada Omar, ada semua sahabat-sahabat yang senior. Nabi tanya, "Okey, apa kita nak buat ni? SOP tak ada lagi ni. Nak buat apa dengan tawanan 70 orang?" Omar angkat tangan, "Ya Rasulullah, simpan buat apa tawanan-tawanan? Tak ada masa. Bunuh ya. Kan kita nak masuk dia penjara sekarang, nak kena bagi makan, tu pun belanja lagi. Makan dia pula bukan boleh sebarang-sebarang, kena suhakam datang cek apa menunya, tu semua duit lagi. Banduan makan lebih mahal daripada gelandangan. Salah yang bunuh je lah." Ini contoh skrip Umar Al-Khattab. Bunuh je, simpan buat apa, tak payah banduan, bunuh je. Semua orang dalam suarat semua tak setuju. Keras entah ni Umar. Rahmat tak ada. Dia tanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa pandangan entah?" Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Nabi Allah, hum banul ammi wal ashirah." Yang kita tangkap tu semuanya saudara mara kita ya Rasulullah. Orang Mekah, saya orang Mekah, tuan orang Mekah, Sayyidina Umar ni pun orang Mekah. Jadi janganlah kita kasar sangat dengan saudara-saudara kita. "Ara an ta'khudha minhum fidyah." Saya cadangkan kita kenakan denda je. Kalau dia tak boleh bayar, minta keluarga dia bayar tebusan. Bayar duit pada kita. "Fatakunu lana quwwatan 'alal kuffar." Dan dengan perolehan duit tu nanti, kita boleh gunakan untuk pembelian aset-aset baru ketenteraan kita. Boleh hantar anggota kita pergi berlatih khusus, belajar menembak dan macam-macam lagi. Dan yang lebih jauh lagi kita nak sekali adalah fa'asallah an yahdiyahum lil Islam. Mudah-mudahan dengan kita bersikap lapang dada begitu, musuh-musuh ni tengok dia akan minat pula kepada Islam. Ini pandangan saya lah ya Rasulullah. Kalau tuan-tuan ada dalam mesyuarat hari itu, tuan-tuan ikut pandangan Umar ke Abu Bakar? Saya rasa majoriti akan sokong Abu Bakar. Betul lah Abu Bakar, kau memang bijak lah. Duit kita dapat, dakwah kita, ini kita nak. Apa Umar bunuh kerja, tikit kerat kepala, tak ada cara lain. Maka Nabi pun bersetuju, baiklah kita kenakan denda. Tiba-tiba turun firman Allah, surah Al-Anfal ayat 67. "Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh." Tidak sepatutnya seorang nabi menyimpan tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan semua musuhnya di muka bumi. Surah Al-Anfal ayat 67. Allah tegur Nabi bahawa tindakan ini kurang tepat. Dan Nabi pun istighfar kepada Allah. Tidak berdosa, itu hanya keputusan politik. Tapi balik pada tadi, siapa punya cadangan yang lebih dekat dengan ayat ni tadi? Umar Al-Khattab, firasatnya kuat. Sebab itu, kepada tuan-tuan yang nak semayang 8 rakaat, semayanglah, tak ada masalah. Jangan sebut, ini Umar je, dia punya sebut Umar tu macam saudara dia. Umar, jangan begitu. Ini yang cakap ni Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, kubur di sebelah Nabi.
Bukan jalan-jalan orang. Kubur sebelah Nabi. Ini yang pertama.